My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama diberikan peluang sekali lagi untuk kita mengulang kaji kepada halaman 115 hingga 119 pada surah Al-Maidah, surah kelima dalam Al-Quran. Jika kita melihat kepada rangkaian surah-surah yang diturunkan selepas Nabi berhijrah ke Madinah iaitu Madaniyah, kumpulan surah-surah panjang ini bermula dengan surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa dan diikuti dengan surah Al-Maidah yang mempunyai banyak pencerahan, undang-undang dan juga nilai yang penting. Dan pada hari ini kita bersama dengan tokoh muda ya, bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman ya, memang muda. Ya. Dan kita bersama dengan adik Muhammad Hafiz Muhammad Luqman, subhanallah. Yes, daripada Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Subhanallah. Alhamdulillah saat kita dapat bersama dengan qari remaja kita. Betul. Pada hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh saya perkenalkan ya, adik betul. Muhammad Hafiz bin Muhammad Luqman, sekarang ini masih bersekolah di Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur di tingkatan 5. Tingkatan 5 Ustaz. Kita tingkatan 6 Ustaz. Kita lebih kurang. Tingkatan 5 subhanallah. Jadi mencabar juga tahun ini. Sesi persekolahan dan sebagainya. Namun tetap bersedia lah untuk menghadapi satu ujian SPM dan sebagainya. Subhanallah. Jadi Muhammad Hafiz salah seorang finalis dalam satu program reality di Malaysia. Lepas tu pernah mendapat tempat ketiga kategori tahfiz Majlis Tadarus Al-Quran peringkat kebangsaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Kemudian finalis International Da'i Voice Thailand. Thailand. Kap Komkang. Subhanallah. International subhanallah. Tempat ketiga Maharajan Nasyid dan Tamthil peringkat kebangsaan, subhanallah. Johan E Hafazan Adab dan Nilai peringkat wilayah persekutuan 2020. Dan Ustaz ni tempat kelima Festival Nasyid dan Kompang Selawat Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat kebangsaan.
dapat anugerah lagi, anugerah tim. Subhanallah. Maksudnya bukan sekadar membaca Al-Quran, itu sebagai satu nikmat yang paling besar. Yes, boleh bernasyid sekali Ustaz. Betul, Ustaz. Maksudnya Ustaz boleh berduet hari ni. Nanti boleh insya-Allah Ustaz. Okey. Jadi alhamdulillah kita mengucapkan syukur pada Allah SWT bersama dengan adik Muhammad Hafiz pada hari ini tingkatan 5, tetapi sudah pun menunjukkan tokoh ataupun potensi bersama dengan Al-Quran. Yes, dan mari sama-sama kita ingin mendengar ataupun membaca permulaan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan adik Muhammad Hafiz Muhammad Luqman. Silakan. Tadi adik Hafiz dah baca permulaan tadi ayat yang ke 42 tu, sama'una lil kadhib tu sampai akhir dengan tarannum mujawwad, bacaan secara mujawwad, nahwan nahwan. Okey, sekarang ni kita nak dengar Fatihah pula murattal. Apa lagulah yang di Hafiz kongsi yang kita insya-Allah. Silakan insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah. Alhamdulillah ya. Adik Muhammad Hafiz sudah pun di peringkat usia sekolah menengah ya. Kalau sebelum ini Ustaz, minggu lepas kita bersama dengan Ustaz Amar. Ya, Amar. Ya. Ustaz Amar orang muda menjadi imam di masjid ya. Yang ini lebih muda. Lain kali kita akan bersama dengan yang lebih muda lagi untuk kita sama-sama memberi semangat dan juga inspirasi kepada adik-adik yang juga mengikuti program My Quran Time dan juga pada ibu ayah ya Ustaz ya yang bersama melihat Quran Time ini. Kita yakin bahawa Quran ini adalah untuk pelbagai usia ya, dan kita sama-sama belajar dan terus membaiki bacaan, membaiki kefahaman, dan kita harapkan amal kita itu bertambah dibaik agar kita dapat terus dipandu hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini insya-Allah Ustaz ya kita akan berborak lebihlah dengan adik. Silakan. Betul Ustaz. Okey, adik Hafiz. Adik Hafiz ni Ustaz, kita panggil adik dah. Ya. Ada adik dia lagi. Ada adik lagi. Memang berkecimpung dalam bidang Al-Quran daripada kecil juga. Adik Mikael Ustaz nama. Pernah bersama kita juga dalam World Quran Hour, My Quran Hour Ustaz, dan insya-Allah satu hari nanti My Quran Time pula. My Quran Time. Subhanallah. Jadi boleh kita katakan family Al-Quran lah. Dan apa yang menarik perhatian saya Ustaz, adik Hafiz, Muhammad Hafiz datang dengan ayah dia. Masya-Allah. Ikut. Dan ayah ni pernah juga di Quran Time. Subhanallah Ustaz. Ya? Itu nak sebut tu Ustaz. Maksudnya memang family Al-Quran. Dr. Muhammad Luqman, subhanallah. Ya. Jadi maksudnya apa yang boleh saya kata kat sini, peranan Ustaz. Ataupun kita kata semangat daripada seorang ayah tu untuk menggilap ataupun untuk mengembangkan bakat anak-anak dan juga untuk mendalami lagi bidang-bidang tertentulah macam Hafiz. Nasyid boleh, dan bukan setakat nasyid, baca Quran pun bagus. Dan tadi bacaan Fatihah tadi nahwan nahwan juga, subhanallah. Pengalaman adik Hafiz bersama ayah, maksudnya ketika bila yang mula belajar baca dan kemudian bila bercakap tentang taranum ini sebagai satu kemahiran tambahan kan. Mungkin boleh kongsi sikit kisah cerita sebelum kita masuk cerita di halaman 115 ini. Silakan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik, kalau dari segi permulaan bacaannya Ustaz, saya mula baca mungkin dalam lingkungan umur 4, 5, 6 tahun macam tu. 4, 5, 6 tahun baru kenal qiraati 1 sampai 6. Subhanallah. Dan selalu baca dengan mak. Lepas maghrib kan baca dengan mak, baru masuk
Lepas tu lepas habis qiraati masuk Al-Fatihah sehingga An-Nas. Saya khatam, ingat first time saya khatam waktu tu pada darjah 1. Subhanallah. Tapi saya tak puas hati juga. Sebab saya mula-mula baca dengan mak saya ya. Tapi saya khatam dengan cikgu di sekolah. Jadi daripada benda tu timbul perasaan nak baca lagi. Supaya nak khatam dengan mak. Sebab kita start dengan mak kan. InsyaAllah kita nak akhirkan dengan mak kita juga. Dan Tarannum mula belajar tu bila tu? Tarannum belajar waktu tu start darjah 2. Darjah 2. Darjah 2 8 tahun lah. 8 tahun. 8 tahun waktu tu ayah suruh masuk tandingan. Tapi waktu tu budak-budak kan Ustaz. Budak-budak so rasa macam apa tu Tarannum tu. Rasa malas nak belajar. So ayah macam-macam cara ayah guna. Ayah ada guna rotan, hanger, ada ayah simpan kat rumah. Bagus juga. Okey. Yang pastinya ialah sekarang dah dapat kemahiran itu, berbaloi ke tak berbaloi? Baloi. Amat berbaloi ya, sehingga kan boleh kita baca dengan penuh penghayatan, dan lebih daripada itu kita cuba memahami Ustaz ya, apa yang kita belajar daripada ayat 115 ataupun halaman 115 ini. Ayat yang dibacakan awal tadi oleh adik Hafiz berkaitan dengan ciri orang-orang Bani Israel itu, iaitu mereka ini suka untuk sama'una lil kadhib akaluna lis-suht, iaitu mereka itu suka mendengar perkara-perkara bohong, mereka memakan terhadap harta yang haram. Jadi dia macam bercantum sekali, tidak ada perkataan wa dekat situ. Maksudnya dengar berita bohong dan makan benda haram ini dah jadi satu formula yang standard dalam kehidupan. Menipu akan makan harta haram. Makan harta haram maksudnya kena menipulah kan. Pasal kalau makan harta haram dia tak menipu, jujur je, itu bukan makan harta haram. Contohnya Ustaz ya, orang tu pergi judi kan. Lepas tu dia jujur je kan. Itu bukan namanya judi kan. Ataupun kalau katakan riba. Itu bukan namanya orang yang jujur ya. Kalau ambil riba mesti tak jujur. Pasal apa? Pasal dia menekan hak orang lain, dan ini istilah suht yang berbeza dengan batil. Batil ini secara keseluruhan, suht ini lebih lagi dia membinasakan ya. Maksudnya menipu boleh menyebabkan orang itu makan harta, membinasakan. Jadi janganlah menipu ya, kerana ia akan membinasakan. Dan apa yang berlaku, Bani Israel ini ataupun orang-orang Yahudi, mereka binasa, orang Nasrani pun binasa kerana tidak jujur dan makan harta yang tidak halal ini ya. Sehingga kan Allah memberi penekanan fahkum wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, mestilah berhukum dengan adil, dan Allah amat suka kepada orang yang adil. Dan itulah yang berada pada halaman 115 ini. Allah bercakap tentang menjadikan Allah ini sebagai sumber hukum, dan jangan sekali-kali takut kepada manusia. Itu yang diingatkan pada ayat 44. Jadi kita nak baca sekali lagi ayat 44, bagaimana Allah menurunkan kitab Taurat, pengajaran bagi kita ada Quran, adalah sebagai nur, sebagai hidayah, bukannya, dan kesannya kita tidak takut pada manusia. Kita hormat manusia okey, tapi jangan takut, kita takut hanya kepada Allah. Ini yang Allah jelaskan dalam ayat 44. Kita bersama dengan adik Muhammad Hafiz untuk kita mendengarkan bacaan kali ini. Silakan. Okey Hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Surah Al-Azim ayat 44, sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya.
yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi keputusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga kepada para ulama rabbaniyun wal ahbar, iaitu pendeta-pendeta mereka, orang yang pandai pada kitab Taurat ini. Oleh kerana itu mereka perintahkan memelihara kitab Allah dan memastikan memelihara kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Oleh itu janganlah kamu takut pada manusia, takutlah pada Allah, dan takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ini peringatan Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani pasal bila ada Taurat, ya, terutama Bani Israel ini, orang Yahudi, mereka ada rabbai. Rabbai ini, rabbaniyun ini kira macam ulama Yahudi lah ni, ya, yang pakar, dan juga ahbar ni pendeta-pendeta mereka yang banyak beribadah. Peringatan Allah kepada kumpulan yang pandai agama ini, yang kuat beribadah ini adalah mestilah istahfizu ataupun istuhfizu, iaitu mereka diperintahkan untuk menjaga kitab Allah ini betul-betul. Dan jangan takut manusia, takut pada Allah. Pasal kesannya Ustaz, ya, bila kita takut manusia, dia sanggup jualkan, bukan jual Quran, ya. Ada orang kata ini maksudnya tak boleh jual ke mushaf Al-Quran, ini jual dia punya kertasnya, ya. Yang dimaksudkan di sini ialah mesej Al-Quran ini amat mahal, tapi dia tukarkan dengan kebatilan. Itu yang berlaku dalam Yahudi. Kalau katakan orang atas buat masalah, dia senyap je. Pasal apa? Orang atas bagi sikit, kan, ataupun dia tutup mana-mana peraturan yang ada. Pasal apa? Pasal orang atas buat salah, kita tak payahlah nak bising-bising, kan, kita teruskan kehidupan, jangan kacau orang lain. Tetapi cabarannya ialah tak kacau orang lain, kita akan mengganggu hak Allah yang Allah suruh cakap tadi, istahfizu, jaga betul-betul min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Jadi ini peringatan sehingga kan Allah memberitahu di hujung itu, siapa yang tidak berhukum dengan hukuman ataupun peraturan daripada Allah, faulaika humul kafirun, kerana menukar, tidak jaga. Dan ini ada kaitan dengan akidah sebenarnya Ustaz, ya. Adik Hafiz yang adik Hafiz baca sebentar tadi ini penting, dan moga-moga adik Hafiz bila dah pakar membaca Al-Quran ini, teruskan di Smarkle, ya. Terus dulu saya dengar Smarkle ni memang hebatlah, ya, kan. Pasal saya sekolah biasa je Ustaz. Saya sekolah biasa. Jadi bila dengar Smarkle ingatkan nak masuk juga sekolah agama. Tapi nak masuk Smarkle, masuk Kolej Islam, Mahat Hamidiyah ke apa sebagainya itu nak kena kan, tak apalah, nanti lain kalilah, kan. Rupa-rupanya kita sama-sama dapat bersama dengan adik Hafiz daripada Smarkle, dan kita doakan adik Hafiz bersama dengan warga Smarkle baca satu, nanti suatu hari nanti baca dekat sana Smarkle, dekat Tadabbur pun Smarkle juga. Di tengah-tengah siapa Ustaz? Smarkle juga. Okey. Jadi ini adalah daripada halaman 115, kita berganjak kepada muka surat 116. Cuma sebelum itu mungkin kita kembali balik pada kisah adik Hafiz membaca Al-Quran ini, taranum, tajwid. Mungkin Ustaz Tarmizi ada sesuatu? Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, dalam suasana sekarang ni ramai daripada kita, anak-anak kita terutamanya memang berada di rumah. Jadi memang cantik sangatlah kita bawa adik Hafiz datang kongsi, maksudnya bagi semangat pada adik-adik, isi masa dengan Al-Quran. Yang kelas online tu online lah, maknanya ada masa macam adik Hafiz sendiri. Kalau masa belajar dulu mungkin boleh kongsi yang kita waktu yang biasanya waktu mengaji tu bila malam ke petang ke, biasanya kebanyakannya di rumahnya kebanyakannya waktu sebelum subuh ataupun selepas subuh, sebab kita nak pergi sekolah kan lepas tu. Lepas tu ada dua waktu lah selalunya, sebelum subuh atau selepas subuh, dan juga selepas maghrib hingga isyak tu lah. Lepas isyak buat kerja sekolah macam biasa. Maksudnya memang ada masa yang diperuntukkan sekejap untuk Al-Quran, tapi walaupun sekejap tapi dia setiap hari berjalan, berlangsung setiap hari. Maksudnya di sekolah rendah dulu belajar dengan mak. Belajar dengan mak waktu baca. Kemudian bila dah sekolah menengah baca dengan siapa? Ke seorang-seorang? Belajar taranum lah dengan ayah, ataupun sekarang kita ada hafal Quran kan, kat Smarkle ada kelas Quran model ulul albab. So dia kena hafal, lepas tu balik rumah ayah nak tasmih semua ayah dengar. Dan di Smarkle bila model ulul albab tu
ada hafazan, kemudian kena memahami maksud juga kan? Ke hanya fokus pada baca saja? Ada dia ada fiqhul ayat dia panggil. Fiqhul ayat. Fiqhul ayat. Yang setiap hari Jumaat kena Betul. kena ulang kaji apa sebagainya kan. Okey, jadi itu semaka juga. ya kita tak nak kena tahu pasal semaka tapi tak masuk Ustaz. Dia tahu je. Okey. Jadi itu salah satu daripada silibus baru di peringkat kementerian ya, di mana kalau selama ni MRSM ulul albab, tapi selepas itu model itu diambil dan dilaksanakan di sekolah-sekolah terpilih di seluruh Malaysia. Yang kita doakan bagi tuan-tuan mungkin ada anak ya dapat masuk ke sekolah-sekolah ini. Tetapi mungkin juga ada yang kata limited, terhad ya. Jadi kita cuba salah satunya ialah dengan Quran Time ni lah. Ya, bagi adik-adik baca, cuba faham sikit. Mungkin setakat ni belum lagi ada buku kerja Quran Time. Satu hari nanti kalau ada untuk adik-adik mungkin boleh tulis apa kefahaman daripada halaman 116 ya, kemudian kumpul-kumpul pengetua, cikgu-cikgu boleh buat sendiri dulu, buat macam buku nilam yang buku library tu kan. Siapa baca banyak buku dapat hadiah, siapa dapat isi halaman 116 apa pengajaran, siapa yang paling lengkap dapat hadiah. Kan. Jadi buku begini belum wujud lagi, tapi kalau cikgu-cikgu yang mengikuti My Quran Time boleh buat. Ya, pasal tidak semestinya kena bagi 10 pengajaran, bagi 1 2, tetapi kita nak bekalkan kalau macam adik Muhammad Hafiz di maka selain daripada belajar hafazan tadi tu, apa lagi subjek yang akan diambil SPM nanti? Subjek yang akan diambil kalau khusus untuk Qurannya, kita ada satu lagi maharat Al-Quran. So di situ banyaklah pelbagai bacaan yang kita belajar. Contohnya qiraat dari pelbagai mazhab. Memang banyak khilaf lah. Subhanallah. Rasanya tu agak susah lah kalau dalam Al-Quran tu. Dan kalau subjek biasa yang diambil sekarang untuk SPM? Subjek biasa ekonomi, ada sains tulen, sains ekonomi, sains kejuruteraan. Okey, jadi maksudnya bagi tuan-tuan anak mungkin belajar ekonomi, mungkin belajar sains kejuruteraan, belajar sains sejarah dan sebagainya, tapi mungkin tak ada subjek maharat tadi tu, kemahiran Al-Quran. Ini sebagai satu aktiviti cikgu-cikgu di sekolah, pengetua boleh buat perkara tersebut, dan sekali-sekala boleh beritahu kepada kami kan, sekali-sekala kita jemput siapa yang dah lengkap buku nilam tu, nilam Quran, bawa ke sini kan, kongsikan. Mungkin kita tanya adik muka surat 116 apa isinya, pasal dia dah biasa tulis tu, kita boleh buat kuis begitu kan, insya-Allah. Jadi ini sebagai satu usaha Ustaz ya, pasal kita nak memastikan kalau boleh semua umat Islam, tak kisahlah belajar semaka ke tidak macam saya ni kan, kena ada akses kepada Al-Quran, cuba memahami, dan kita doakan dapat kita amalkan. Baik, kita kembali pada ayat ataupun muka surat 116. Kita nak baca satu lagi ayat di sini pada ayat yang ke 48. 48 ayatnya panjang sikit itu. Ini bercakap tentang kebenaran yang ada, dan ia bercakap tentang jangan ikut kepada hawa nafsu. Silakan adik Hafiz untuk ayat 48. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
Surah Al-Azim ayat 48 ini yang panjang, tapi kita berehat sebentar ya. Kita akan melihat balik apakah maksud di sebalik ayat ini. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal kita pada hari ini bersama dengan adik Muhammad Hafiz Muhammad Luqman daripada Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur ya, dan adik Luqman ataupun adik Hafiz ya, adik Muhammad Hafiz bin Muhammad Luqman adalah pelajar tingkatan 5 ya, yang menghadapi cabaran dalam tahun 2020 ini apabila bercakap tentang COVID-19, tetapi yang pastinya Quranlah yang menenangkan hati jiwa raga ya. Dan bila adik Muhammad Hafiz membaca sebentar tadi, subhanallah ya, ayat 48 tadi bercerita tentang bagaimana hidup ini ataupun manusia ini sentiasa diuji ya. Allah menyatakan walakil liyabluwakum fima atakum, walaupun Allah boleh menjadikan manusia ini semuanya satu ya, maksudnya tidak bertelagah, tidak berbeza, tetapi Allah kata ini adalah ujian ya. Dan apakah cara untuk kita menghadapi ujian itu? Fastabiqul khairat. Dan tadi adik Muhammad Hafiz pun cara bacanya ustaz ya berbeza sikit. Saya serah kepada ustaz lah bab baca ni kan. Subhanallah Ustaz, terima kasih Ustaz. Menarik tadi bacaan kita perhati tadi, bacaan sebelum ini adik Hafiz baca Nahwan, Murattal Nahwan. Menarik sekali ya bacaan Murattal Nahwan ni. Ustaz Tirmizi kita pun selalu juga baca dengan Nahwan. Dan antara syekh yang banyak baca Nahwan ataupun Kurdi, kalau tak silap saya Syekh Mishari Al-Afasi kan. Saya pasti Hafiz pun minat Syekh Mishari ya, subhanallah. Dan bacaan yang baru sekejap tadi adik Hafiz baca sebelum rehat tadi ialah bacaan Murattal, kalau tak silap saya Hijaz. Subhanallah. Lagu antara lagu yang saya minat lah Ustaz. Kalau macam adik Hafiz, antara taranum yang minat? Taranum yang minat, paling minat Nahawan lah, Nahawan. sebab tu saya sentiasa melazimi lah. Oh subhanallah. Kalau jadi imam dan menarik yang adik Hafiz baca tadi, fastabiqul khairat tadi tu ada tekan suara tu. Jadi apa signifikan ataupun keistimewaan ayat tu dengan diangkat suara macam tu? Mungkin segi maksud dia ke? Kalau dalam Quran ni dia ada untuk penegasan-penegasan tu, dalam Taranum pun dia turut selaras dengan ayat tersebutlah. So fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat tu maksud dia berlumba-lumbalah ke arah kebaikan ni. So Taranum tu hendaklah kita tekankan juga sebagai penegasan lah. Masya-Allah. Ya, maksudnya bila baca dengan kefahaman itu dia memberi kesan juga ya, lagu dan juga mesej yang ingin disampaikan. Fastabiqul khairat itu dia dalam Al-Quran ada fastabiqul khairat ataupun sabiqu, ada wasari'u ya, ada famshu ya. Jadi itu adalah berkaitan dengan cara bergerak kan. Kalau famshu ni relax jelah jalan kan. Itu kalau kita nak cari rezeki. Kalau katakan kita ingin bersegera, fafiru itu paling cepat sekali lah, macam angin kan. Kalau wasari'u di dalam surah Ali Imran ataupun di sini fastabiqul khairat, musabaqah lah, pertandingan. Kan. Jadi kalau bab buat baik ni kena bertanding, dan bertanding tu bukan maksudnya misalnya ada nombor 1 ada 2. Kita bertanding dengan diri sendiri. Kan. Dan kalau masing-masing bertanding dengan diri sendiri, adik Hafiz memang dah baca tahap ini, bertanding dengan diri sendiri. Tuan-tuan yang berada di rumah juga, adik-adik yang ada menonton Quran Time pada hari ini, kita bertanding dengan diri sendiri dan kita tengok orang lain itu bukannya sebagai satu sumber hasad, tetapi ia sebagai sumber untuk membanyakkan kebaikan. Pasal kita dah tengok pada minggu lepas cerita Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ni tak puas hati pasal Habil punya korban itu diterima oleh Allah SWT, dan asas itu yang menyebabkan Yahudi Nasrani ini tidak menerima Nabi Muhammad SAW pasal dengki lah tu. Pasal dia tak puas hati nikmat Allah bagi selama ni pada Bani Israel kan, semua nabi-nabinya, tiba-tiba sampai kepada Nabi Muhammad bukan daripada Bani Israel ya, dari susu galur Nabi Ismail kan. Jadi dia tak puas hati nikmat sampai pada orang lain. Itu asas dengki. Dan Qabil pun tidak puas hati walaupun sebenarnya yang buat baik Habil dan yang terimanya Allah. Sepatutnya kalau dia nak bunuh tak puas hati je,
tak puas hati dengan Allah kan, tapi dia tak puas hati dengan manusia. Seperti mana juga Nabi Muhammad tidak dipuas hatinya, Yahudi tak puas hati dengan Nabi Muhammad, padahal yang pilihnya adalah Allah SWT. Jadi adik-adik yang kat rumah, duduk kat rumah tu jangan tak puas hati selalu dengan adik-beradik, pasal yang bagi sesuatu tu mak ayah. Betul. Cakap pada mak ayah kan, saya tak puas hati contohnya kan, nanti mak ayah akan terangkan elok-elok mengapa apa sebagainya. Itu cara kita menguruskan. Kalau kita nampak orang lain lebih, kita lagi berlumba fastabiqul khairat, ya, ke arah kebaikan. Jadi ini daripada ayat ataupun halaman 16 atau dan kita nak bergerak kepada halaman 117, ya, tentang peringatan Allah kepada orang-orang beriman jangan mengambil Yahud wan Nasara aulia sebagai pemimpin, ya, pemimpin yang kita pegang terutama apabila ia melibatkan hal akidah dan juga ibadah kita. Bab kehidupan seharian kita okey, ya, tetapi kalau katakan melibatkan kepada konsep akidah, polisi itu kita kena berjaga-jaga. Jadi mungkin di sini kita baca ayat 51 dan ayat 52 bersama dengan adik Hafiz sekali lagi. Sebelum di hujung nanti kita nak dengar Ustaz Tarmizi lah baca fit dengan adik Hafiz. Kan hujung dah habis. Ya. Ya kan hujung dah habis. Hujung dah habis. Sebelum habis lah. Sebelum habis. Okey, jadi kita baca dulu untuk kita memahami apakah isi daripada halaman 117 sebagai ulang kaji kita, insya-Allah. Silakan Hafiz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Jadi itu ayat 51, ya. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu, ya. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi di dalam ayat 51 ini perlu difahami dengan betul dan tepat, ya. Ini yang kita bincang semalam berkaitan dengan tragedi di Indonesia, berkaitan dengan Ahok contohnya, dia menggunakan ayat ini, ya. Dan kita kena faham mengapa Allah memberi panduan jangan mengambil orang Yahudi, orang Kristian itu sebagai aulia. Aulia itu adalah pemimpin yang memimpin kita dari segi akidah dan ibadah sampai ke syurga. Okay. Pasal apa? Pasal Yahudi tidak menerima Allah itu sebagai segala-galanya. Nasrani tak menerima Allah segala-galanya, Isa itu sebagai anak Allah dan sebagainya. Jadi bila ada kefahaman akidah tidak benar, dia tidak layak menjadi pemimpin bagi orang yang hanya mengesakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bercakap tentang mengesakan Allah, mungkin ada setengah orang kata mengapa penting sangat mengesakan Allah ini, kan, ya. Jadi satu perkara mudah cerita begini je Ustaz, ya. Kalau orang pergi kerja, kan, orang pergi kerja, kalau adik Hafiz kerja nanti adik Hafiz nanti besar nak jadi apa? Target ya. Dah sekarang besar dah. Ya. Pensyarah. Jadi kalau jadi pensyarah, contohnya ialah mungkin di universiti dia ada satu bos dia, kan. Dan satu bos tu maksudnya kalau kita kerja dan kemudian hantar report, hantar laporan, gaji dibayar oleh bos dengan izin Allah SWT. Tetapi kalau katakan ada seorang lagi pensyarah, dia kerja dekat universiti A, universiti B, tapi bos ni dekat universiti C. Kan? Lepas tu hujung bulan dia minta gaji daripada bos dia universiti C. Kata mana gaji, kan? Kau tak buat kerja pun. Saya buat kerja. Kan? Saya buat kerja. Kerja kat mana? Dekat AB. Kau pergi yang minta kat bos AB tadi, kan? Jumpa bos AB, dia kata aku tak ada apa-apa, tak ada sign apa-apa pun. Itu baru di peringkat manusia, kan? Belum lagi kita bercakap di sini orang Yahudi dia buat kerja ikut kepada tuhan-tuhan yang dia bina ataupun Nasrani, mencampur adukkan. Kemudian di akhirnya nak memimpin orang yang hanya memohon pertolongan daripada Allah, itu tidak make sense ataupun tidak sesuai.
Ya, itu yang disampaikan dalam ayat ini, sehingga Allah menyatakan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengakui sebagai ataupun siapa antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Jadi ini berat juga Ustaz ya. Berat untuk menyokong kepada orang-orang yang ada masalah akidah. Kena jaga anak kepada ayah pun, kalau si anak itu selalu buat kerja ya, buat baik kepada mak ayah, insya-Allah mak ayah menyayangi akan bantu anak. Tapi kalau anak tu dia pergi jumpa kawan, biasalah kat sekolah menengah kadang-kadang dia dengan kawan lebih best daripada mak ayah kan. Tapi hujung bulan nak minta duit dengan ayah kan. Ayah suruh buang sampah ke, suruh tolong ke apa ke, tak nak, tapi nak minta ni, itu sesuatu yang tidak real ataupun tidak bagus Ustaz kan, yang perlu kita fahami. Jadi Allah menyatakan di sini, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Kaum yang zalim itu ialah kaum yang tidak meletakkan satu pada tempatnya lah. Sepatutnya Allah tu paling tinggi, tapi dicampur-campurkan. Jadi ini pelajaran kita, mengapa mereka jadi begini, kerana ada marad, kerana ada penyakit. Dan penyakit ini sampaikan dalam ayat 52. Mungkin ini saya bagi pada Ustaz Tarmizi lah baca. Nak dengar juga Ustaz Tarmizi. Bagi sikit lebih Ustaz ya. Okay. Bersama dengan tuan-tuan di rumah. Baik, insya-Allah, terima kasih pada Ustaz Fazrul. Kasihi adik Hafiz, khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Kita dah dengar tadi adik Hafiz baca Murattal Nahwan, Mujawwad Nahwan, kemudian kita dengar Hijaz, Taranum Hijaz. Kemudian kita baru sebentar tadi dengan Taranum Jiharkah ayat yang ke 51 tadi. Jadi kita nak tahu juga nanti macam mana adik Hafiz belajar taranum ni. Adakah melalui memang two way dengan guru, ataupun ada elemen-elemen lain, selalu dengar ke, ayah selalu pasang taranum ke, ataupun adik Hafiz sendiri search ke macam mana, nanti boleh share, saya baca dulu. Ya, pasal ramai yang nak tahu pasal nak baca dengan bagus, dengan lagu yang bagus ya. Jadi nanti kan, tapi kita dengar dulu bacaan ayat 52. Okey, jadi adik Hafiz dah baca tadi Hijaz, Nahwan, Jiharkah. Saya nak cuba sabar saya. Sabar ajalah. Sabar. Sabar insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim dalam ayat 52 ini, maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit ya. Maksudnya bila orang itu ada penyakit dalam hati, maksudnya dia cuba mudah mendekati pada golongan Yahudi dan Nasrani ya, memberi ketaatan ataupun istilahnya wala aulia sebentar tadi. Seraya berkata kami takut akan mendapat bencana, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul atau sesuatu keputusan dari sisinya hingga mereka menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka. Jadi dia macam lalang lah ya. Bercakap tadi bila walaupun dia mungkin Islam, tapi pasal bila dia memberi ketaatan bab-bab rahsia, bab-bab akidah ini kepada orang Yahudi Nasrani, pasal sebabnya mengapa apa yang dibongkar oleh Allah, kami takut akan mendapat bencana. Nahsya an tusibana dairah. Ya, dia takut nanti kerja tak dapat ke, nanti apa dia punya bahagian tak dapat ke, ya, perkara-perkara itu yang berkaitan dengan kehidupan. Padahal sebenarnya Allah dah ingatkan, nahsya ini sepatutnya takut itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan akidah yang sebenarnya kalau katakan pengalaman adik Hafiz di sekolah menengah ya, bercakap tadi tentang membina akidah di peringkat pelajar. Adik Hafiz punya pengalaman
ada tak cabaran remaja secara umum lah, bukan semaka saja ya, maksudnya secara umum remaja sekarang ni cabaran akidah ini adik Hafiz nampak bagaimana setakat inilah bila tengok kawan dekat Facebook, dekat Instagram ke, dekat TikTok ke, ada TikTok tak ada? Tak ada lagi. Okey, kan tak ada. Jadi apa yang adik Hafiz observe ya sambil baca Quran ya, kita faham sikit-sikit ini, adakah remaja sekarang ini mereka minat ke dengan akidah, dengan Quran, ataupun adik Hafiz je yang minat? Silakan. Jadi kalau kita lihat remaja-remaja lah sama sekarang, mungkin mereka kalau dekat sekolah ada badan dakwah rohani, dan ramai-ramai pelajar tu mungkin certain je yang akan ikut badan dakwah rohani ni, sebab sekarang ni pengaruh lah, banyak pengaruh handphone, pengaruh rakan sebaya, memang lebih ke arah macam Ustaz cakap TikTok tadi, yang tu sebenarnya lagi banyak lah. So kami badan dakwah rohani lah, saya kat sekolah badan dakwah rohani. Apa sebagai pengurusi? Sebagai ketua umum. Ketua. Lah. Okey. Saya sebagai pengerusi. So macam mana menarik lebih ramai kawan untuk minat? Pasal kadang-kadang Quran ni orang kata ini budak surau je kan. Okey. Kadang-kadang kita buat jugalah program-program, contoh program yang bersukan tetapi mengamalkan sunnah Rasulullah. Contoh ada tunggang kuda ada juga. Tunggang kuda ada program untuk berenang dan sebagainya. Dan untuk qiraat ada juga kami buat solution kan budak-budak ni, remaja-remaja ni susah untuk ingat qiraat dari pelbagai imam lah. So kami buat setiap kali solat perlu baca dengan pelbagai mazhab qiraat. Baru pelajar boleh ingat lah. Jadi lebih masuk dalam kehidupan ya, bukan sekadar dalam kelas sahaja. Dan program apa tadi, menunggang kuda, berenang, program-program itu adalah untuk nilai daripada Al-Quran ini. Kadang-kadang bukan sekadar baca kan, baca satu, tapi ia dalam bentuk projek, terutama kalau remaja kan. Dulu saya terlibat dalam training remaja kan. Jadi buat program dengan remaja, tuan-tuan yang berada di rumah, lain sebenarnya banding dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik, memang boleh duduk ceramah 1 jam begini okey kan. Tapi dengan remaja kan, kalau saya ceramah begini tak jalan lah kan. Jadi remaja. Jadi saya kena tukarlah kan. Saya kena pakai pun lain kan. Okey. Tapi zaman dululah, zaman dulu. Sekarang boleh juga insya-Allah. Jadi alhamdulillah itu perkara yang kita nampak dalam ayat 52 ini, penyakit. Ya, kita kena pastikan remaja yang ada sekarang ini jauh daripada penyakit, dan penyakit itu timbul kerana istilahnya aulia ataupun walaknya itu bukan kepada Allah semata-mata, tetapi kepada perkara taghut, perkara yang tidak betul. Panduannya, sumber hidayahnya daripada mana? Daripada Al-Quran. Itu sebabnya baca Quran, adik Hafiz buat program itu, teruskan ya. Dan ini kita doakan di sekolah-sekolah, cikgu-cikgu yang ada, kita buat program menarik. Saya ada je dekat Terengganu Ustaz ya, belia dia buat program tadabbur Al-Quran, tapi lepas kayak Ustaz. Tepi sungai je. Kayak dulu, lepas tu tadabbur sikit je lah kan. Lepas tu sambung lagi. Makna kata taklah nak kena tadabbur, kena duduk sila. Tak semestinya. Ada rehal apa semua, tak semestinya lah. Betul. Jadi ini idea-idea untuk sekolah ya, cikgu-cikgu, kerana kita nak kena kreatif. Kita yakin bahawa Quran Time ni anak remaja tengok ni limited, terhad. Betul. Tetapi mesejnya itu kita ambil, pelbagaikan cara penyampaiannya agar ia menjadi satu perkara yang menarik, relevan, dan anak-anak remaja terus bersama dengan Al-Quran. Jadi kita terus kepada 118, halaman 118. Kali ini kita di peringkat hujung ini saya nak jemputlah Ustaz Tarmizi, adik Hafiz bergabung. Yang pasal baju lebih kurang sama. Jadi itu yang saya harapkan, ayat 58, ayat 59, ayat 60 dan ayat 61 tu. Tukar-tukarlah. Mana siapa yang nak baca dulu, silakan. Sebelum tu Ustaz nak minta Hafiz, ada Hafiz share sikit yang soalan tadi. Yang taranum tu. Mungkin adik-adik tak susahnya ataupun macam mana cara, boleh kongsi tak dengan kami? Ustaz, saya mula-mula belajar taranum ni, sebenarnya saya ni pemalas. So malas nak belajar taranum ni sebab saya ni adalah ilmu baru. Betul, tak ilmu biasa baru. So ayah ada bagi satu hadis. Mula-mula tu ayah bagi hadis Sahih Bukhari, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golongan kami orang yang tidak berlagu-lagu Al-Quran. Umur darjah 3 macam tu lah.
So bila dengar macam tu budak jadi takut lah. Saya jadi alamak tak jadi umat Nabi Hafiz lah. faham waktu tu ya taranna tu maksudnya apa? Menyanyi ke melagukan ke? Melagu-lagukan. Melagu-lagukan ya. Jadi melagukan tu maksud waktu daya 3 tu faham apa? Faham wajib lah belajar taranum ni. Oh gitu. Bagus. Okay. Bukan membaguskan suara ya. Mesti taranum terus belajar. Okey. Jadi alhamdulillah dengan hadis tersebut kita akan mendengar bacaan yang baik. Kita bagi tadi macam banyak ayat Ustaz ni kan. Ini kita bagi 2 dah. Okey. Alhamdulillah. 58 dan 59. Okey. Boleh ya? Satu-satu silakan. Saya dulu Tak ada. Okey. Kita nak baca taranum apa ni? Hafiz. Kita dah baca Jiharkah, Nahwan, Hijaz, Sabah. Kita dah baca 4. Rasa tak? Ras. Subhanallah. Kita cuba ras A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Saya merotal Ustaz. Oh, Rasulullah. Okey, silakan. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya ada 2 bacaan yang berbeza. Satu mungkin kita boleh kata tahqiq, menjawab tadi yang saya baca, dan satu bacaan secara mungkin tartil ataupun tadwir kan ayat yang ke-59. Jadi ada 2 bentuk bacaan yang berbeza, subhanallah. Jadi ada 5 taranum kita baca ni. Betul Ustaz. Jadi isi daripada apa yang kita baca tadi itu ya dengan bacaan yang bagus itu yang kita harapkan kita doa ya satu kita dapat baca dengan baik dan kalau isi apa yang kita baca tadi iaitu jangan kita mempermain-mainkan agama ya dalam hidup kita berjaga-jaga agar kita jangan bersama kawan yang mempermainkan agama. Kita jemputlah Ustaz Tarmizi untuk mengakhirkan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang celik Al-Quran. Jangan jadikan anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang buta, yang jauh daripada Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi, terima kasih pada adik Muhammad Hafiz Muhammad Luqman yang sudi bersama hari ini ya. Kita doakan adik Hafiz terus menyebarkan kalam ilahi di sekolah ya, di peringkat remaja belia, bila dewasa nanti insya-Allah, dan kita ingin kempenkan salah satu daripada platform tabung gerakan Al-Quran bersama dengan tuan-tuan sekalian sebagai satu usaha ya. Kita ingin menggunakan sumbangan tuan-tuan itu untuk kita membanyakkan lagi program. Kita harapkan pada masa akan datang boleh kita tour ke Semaka ya, mendengar lagi kawan-kawan adik Muhammad Hafiz membaca Al-Quran dan kita membina generasi Al-Quran ke hadapan. Terima kasih diucapkan. Ulangan kita pada jam 5 petang, pada jam 11 malam, 6 pagi kita boleh dengar adik Hafiz baca balik semula ya. Dan rancangan ini dibawakan oleh Mofaz. Kita mengucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan Istiqamah
Kita bertemu halaman baru esok, Al-Quran Time, baca faham aman insya-Allah.